Ini dia buku amalan kita. Buku amalan kita ini, dia diangkat untuk dilaporkan kepada Allah dalam 3 bentuk. Daily report. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur pada nikmat-Mu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Pengurusi Al-Ali Jawatan Kuasa dan para pegawai Surau Al-Ikhwan, Puncak Jalil 2, Taman Puncak Jalil, Seri Kembangan, Selangor. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Malam ini insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu tutup buku lama, buka buku baru. Syukur malam ini kita dah masuk tanggal 2 Muharram tahun 1444. Artinya sudah 15 abad kita terpaut dengan awal sejarah tahun baru Islam. Tahun 1444 memberi makna yang berbeza-beza kepada manusia. Bagi orang yang suka mengkaji teori konspirasi, minat dengan benda-benda yang rahsia di sebalik rahsia, sudah pasti tahun 1444 menjadi tahun yang menebarkan bagi mereka. Kerana menurut perkiraan, wallahu alam guna kalkulator apa, tahun 2023, second coming of Jesus Christ dan kemunculan Imam Mahdi dijangka pada 1444. Iaitu pada 14 April 2023 bersamaan 23 Ramadan tahun 1444 Hijrah, hari Jumaat, akan muncullah daripada Yaman. Dan ada satu teori lagi, 28 Julai 2023 bersamaan 10 Muharram 1445, hari Jumaat, akan muncul pula daripada Mekah. Bagi tuan-tuan yang minat, teruskanlah dengan kajian tersebut, tak ada masalah. Tapi dia tak akan menurunkan harga ayam. Hadirin hadirat sekalian, kita nak bincangkan tutup buku lama, buka buku baru. Buku apa yang kita nak tutup dan buku apa yang kita nak buka? Buku yang dimaksudkan dalam perbincangan kita adalah buku amalan kita. Disebutkan dalam Quran, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Iaitu ketika dua malaikat mencatatkan setiap perbuatan kita. Satu malaikat duduk sebelah kanan, satu malaikat duduk sebelah kiri. Dan tidak ada apa pun ucapan ataupun komen yang kita tulis, melainkan pada kita ada pengawas yang selalu hadir tanpa absent. Surah Qaf ayat 17 hingga 18. Kata Ibnu Jurayj ketika dia mengulas ayat ini, ketika seorang manusia itu duduk, maka malaikat akan berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jika seorang manusia itu berjalan, salah satu malaikat akan duduk di depan dan satu lagi di belakang. Ketika manusia itu tidur, maka satu malaikat duduk atas kepala, satu malaikat duduk dekat kakinya. Artinya pada diri kita ada bertugas 24 jam malaikat yang bertugas untuk mencatatkan setiap percakapan, perbuatan, penulisan kita. Maka tak perlulah tuan-tuan menyibukkan diri nak catat travel log masing-masing, kerana adalah tukang catat travel log tuan-tuan. Setakat makan nasi dengan meletup telur mata kerbau abuh kicap, tak payah cerita ke orang lah. Itu
Ada dah tukang catat. Jangan ambil kerja malaikat. Tolong catatkan dalam wall masing-masing. Ini kan zaman medsos. Semua orang nak menulis, semua orang nak mencatat dan macam-macam. Itu kerja malaikat. Tadi pengusi sebut Facebook. Saya tak ada Facebook. Apa juga Facebook yang tuan-tuan jumpa dalam tu semua fake account. Saya tak tahu siapa yang buat. Yang tuan-tuan follow apa? Mana ada fanpage. Fanpage ni bukan zaman belilah. Ceramah nak buat apa. Ada fan-fan. Tak ada fan-fan lah. Semua fake semua ya. Tapi nak ikut-ikut lah. Setakat ni tengok senonoh lagi. Okey lagi lah setakat ini. Asal dia buat tak senonoh kau saman esok. Ini dia buku amalan kita. Buku amalan kita ini, dia diangkat untuk dilaporkan kepada Allah dalam 3 bentuk. Daily report, weekly report dan annual report. 3 kali. Pertama, daily report. Laporan harian. Daripada pagi tadi sampai malam ini, dah hantar laporan untuk hari ini. Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidul qistu wa yarfa'u wa yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalil nahar wa amalil nahari qabla amalil lail." Nabi menyebut, kata Abu Musa, Allah itu tidak tidur dan tak layak pun untuk tidur. Dia akan merendahkan dan meninggikan timbangan amal. Amal malam diangkat kepada Allah sebelum amal siang. Amalan siang diangkat kepadanya sebelum amalan malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Timbul persoalan untuk daily report, laporan harian, masa bilakah diangkat? Itu ada hadisnya. Tajtami'ul malaikatul lail wal nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Para malaikat malam dan malaikat siang, mereka berkumpul tukar shift ketika 2 waktu semayang. Pertama semayang subuh dan juga semayang asar. Mereka semua berkumpul sewaktu solat subuh, kemudian malaikat malam naik, malaikat waktu siang, dia jaga shift dia. Mereka semua berkumpul lagi pada waktu asar, kemudian malaikat shift siang pula naik, menghantar laporan. Artinya sehari 2 kali laporan kita dihantar. Bila laporan itu sampai, kata Nabi, fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Bila malaikat hantar report kita, bagaimana kamu melihat hamba-hambaku semasa kamu meninggalkan mereka? Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu saja nak tengok malaikat buat kerja ke tidak. Ya. Apa tadi yang dia buatkan? Fayaqulun, mereka menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Faghfir lahum yaumaddin. Wahai Tuhan, kami tinggalkan mereka tadi, mereka tengah sembahyang asar. Dan kami datang pada mereka, mereka tengah sembahyang subuh. Sebab itu, semalah-malah kita, 2 waktu solat ni jangan tinggal. Ni riwayat Ibn Khuzaimah. Kalau bagus 5 waktu. Sebab ketika asar dan subuh lah, kita punya rekod dibawa ke atas pada Allah. Ada satu pendapat, buku amalan kita ini dihantar laporannya pada waktu tengah hari. Ada juga. Kata Abdullah bin As-Sa'ib, Rasul SAW, dia sentiasa semayang sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Macam kita yang pemalas ni 2 rakaat je. Qabliyah. Itu pun kalau buat, ada orang tak buat pun. Nabi buat 4. Bila tergelincir matahari, Nabi buat. Kemudian Nabi pun bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'adu li fiha amalus salih. Ini adalah waktu di mana pintu langit sedang dibuka. Dan aku sangat ingin supaya waktu ini dinaikkan untukku amalan solehku. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi, pertama buku kita dihantar laporan harian. Hari ini saja sudah 2 kali lah dihantar. Subuh tadi dengan asar tadi. Subuh tadi tuan-tuan di mana? Kalau ada di surau masjid, Alhamdulillah. Laporan cantik. Cantik. Asar tadi kita di mana? Jadi 2 waktu ini. Dan juga satu lagi tengah hari. Laporan kita atau buku amalan kita dilaporkan dalam bentuk yang kedua, dia panggil weekly report. Ataupun secara mingguan. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah, tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis. Amalan itu dilaporkan pada Allah setiap hari Isnin dan hari Khamis. Fayaghfiru liman la yusyriku billahi syai'ah.
Allah janji akan ampunkan pada semua orang yang berdosa selama mana dia tidak syirik pada Allah. Kemudian illa rajulun bainahu wa baina akhihi syakhnahu yaqulu da'u hadzaini hatta yastaliha. Allah sebut dalam hadis kata Abu Daud, Nabi pernah sebut, Allah akan ampunkan pertama untuk orang yang tidak syirik dan untuk orang yang tidak bergaduh sama Islam. Baik itu jangan bergaduh lah. Bila kita bergaduh, menyebabkan kita ni payah nak diampunkan oleh Allah. Terutama dalam masalah-masalah politik. Tuan-tuan, politik tak payah gaduh lah. Orang politik dia bergaduh dalam parlimen je, luar dia boleh ngopi sama dia tu. Kita orang bawah tak tahu cerita dah ngasah parang. Susah. Dia orang hoha-hoha je. Dia orang profesional. Kita tak profesional, jadi bergaduh siang malam. Tak masuk lagi bergaduh isu keagamaan, masalah kunutnya, masalah niat usolli, sudahlah bergaduh je, tak payah bergaduh. Tu laporan bentuk yang kedua. Laporan bentuk yang ketiga, annual report. Dan ini report yang paling mustahak sekali. Bagi tuan-tuan yang duduk dalam sektor korporat, annual report ni mustahak. Sebab board of directors, kalau korporasi ahli lembaga, dia nak tengok annual report. Apa progress, apa yang you buat. Untung rugi, semua dia nak tahu dalam laporan itu. Sebab itu, dalam satu hadis Nabi sebut, Zalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil amalu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Ketika Nabi berceritakan tentang kelebihan bulan Sya'ban, khususnya nisfu Sya'ban, kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulan yang orang selalu terlepas pandang, dia duduk antara Rajab dengan Ramadan. Inilah bulan yang akan diangkat amalan menuju kepada Allah. Dan saya sangat mahu kalau amalan saya itu diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Itu hadis riwayat An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Ibn Syaibah. Para ulama bahaskan hadis ini dan menilai sanadnya adalah hasan. Maka setahun sekali kita punya annual report dihantar pada malam nisfu Sya'ban. Disepakati oleh para ulama. Sebab itu, buku amalan ni, dia bukan sekadar catatan diary. Tidak. Ada proses report. Macam kita lah, ada anak-anak sekolah, akan dipanggil dari masa ke semasa oleh pihak sekolah untuk menengok prestasi anak kita. Anak kita gini, sekarang kan report card kena ambil sendiri, menghadap cikgu. Zaman saya dulu, budak-budak, saya sign sendiri je. Kad report card tu, berani tunjuk gaya, merah semua. Tak berani. Kadang suruh toki sign, kadang suruh nenek sign, suka-suka hati je. Zaman kita pun ada dah report card, tapi bawa balik suruh ayah sign je. Sekarang ni guru besar dah cerdik, dia suruh mak ayah datang. Datang jugalah, cikgu tu pun ceritalah anak orang kelas nakal ke apa ke semua benda. Jadi itulah perumpamaannya amalan kita ini diangkat kepada Allah. Cuma malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ada satu hadis panjang. Ini hadis Qudsi. Nabi bercerita tentang kisah malaikat hafazah. Ada satu malaikat nama malaikat hafazah. Hafaz ni maknanya dia menjaga kita. Dia yang monitor kita macam CCTV. Nabi cerita dalam satu hadis Qudsi tentang malaikat hafazah naik ke langit. Proses perjalanan dia naik ke langit membawa buku amalan kita. Macam mana dia punya travel log dia. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dia bercerita, pernah Nabi beritahu kepada dia, Alhamdulillahillazi yaqdi fi khalqihi ma yasha'u ya Mu'adz. Qultu labbaika ya sayyidul mursalin. Kata Mu'adz bin Jabal, satu hari Nabi berjumpa dengan aku, dia pun kata, puji syukur kehadrat Allah yang berkehendak atas makhluknya, wahai Mu'adz. Mu'adz pun jawab, of course ya Rasulullah. Benar ya sayyidul mursalin. Au uhaddithuka bi hadithin in anta hafiztahu na'amaka wa in daya'atahu anqata'at hujjataka 'inda Allah azza wa jalla. Wahai Mu'adz, sekarang aku nak ceritakan kepada engkau satu cerita. Kalau engkau hafal cerita ini, ianya sangat berguna untuk engkau. Tapi jika engkau tak kisah, anggap benda ni benda remeh, maka kelak di hadapan Allah engkau tidak ada hujah, kata Nabi kepada Mu'adz. Mu'adz kata, okey. Ya Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'a amlakin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Wahai Mu'adz, sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah telah cipta 7 malaikat. Fatas'adul hafazata bi'amalil abdi wa lahu nuru wa syu'au kasyamsi.
Kemudian malaikat hafazah ini, dia naik ke langit, membawa amalan seorang hamba, yang amalan tersebut memancarkan cahaya. Buku tu keluar cahaya. Dan dia bersinar bagaikan kasyamsi, macam matahari. Oh, ini hebat orang ini. Buku dia berkilat-kilat. Hatta idza balagha as-samaa'a ad-dunya wal hafazata tastakthir wa amaluhu wa tuzkihi. Sehinggalah amalan buku itu dibawa ke langit dunia. Malaikat hafazah kemudian dia kata banyak amalan orang ini. Rezeki dia ni sekarang. Fa idza intaha ila al-bab qala al-malaku lil hafazah adribu bi hadzal amal wajhu sahibi. Sampai saja di sekatan langit yang pertama. Di setiap lapisan langit ini ada SJR. Macam PKP jugalah. Dia ada SJR. Sekatan Jalan Raya. Malaikat penjaga pintu yang pertama. Dia tengok malaikat hafazah bawa buku berkilat. Apa kata pengawal langit yang pertama? Adribu bihadzal amal wajha sahibi. Wahai hafazah, engkau ambil buku ni, lempang je pemilik dia. Malaikat lapis pertama. Tak laku lagi. Ana sahibul ghibah. Kata malaikat yang pertama tadi, yang ketika dia suruh pulangkan balik. Ana sahibul ghibah. Aku adalah malaikat yang menjaga orang-orang yang banyak mengumpat. Rupanya orang ini walaupun amalannya banyak, tetapi rupa-rupanya dia ni ada melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka, iaitu dia banyak ghibah. Apa makna ghibah? Ghibah ini adalah orang yang mengumpat. Amalannya tidak laku. Ana sahibul ghibah. Amarani Rabbi an la ad'a man yaghtaban nas yatajawazuni ila ghairi. Aku diperintahkan oleh Allah menolak semua amalan yang dilakukan oleh netizen mulut toksid ini. Aku diperintahkan untuk buat. Ini yang menulis cakap macam puaka ni. Ni orang-orang yang tak tahu bahasa ni. Pulangkan balik. Jangan biarkan dia lalu dekat aku. Pada amalan dia banyak. Cahaya berkilat-kilat. Tapi rupanya mulut tak ada insurans. Amalan banyak pergi Mekah semua, tapi cakap macam puaka ayat. Menyakitkan hati, nyumpah serana, sombong, pulang balik. Bukan pulang, lempar pada muka dia. Tak lepas pun. Hari kedua Nabi cerita, keesokan hari, malaikat hafazah naik pula lagi ke langit, bawa amal soleh yang berkilau, yang semua orang bila tengok, kalau tengok tu akan puji dia. Buku dia cantik sangat. Sampainya ke langit kedua, dia dah melepas pintu malaikat pertama. Maknanya Mamat ini, dia bukan ngumpat punya orang. Dia Facebook pun tak ada, Instagram tak ada, TikTok pun tak ada. Dia tidur surau. Dia tak tahu lantak lah ngata kau bergaduh ke, dia tak campur. Dia tak ada nak ngata orang, tak ada ngutuk orang, tak ada. Jadi dia pun melepasilah SJR yang pertama sampai di malaikat yang kedua. Ketika dia sampai ke malaikat yang kedua, malaikat kedua bikin roadblock pula. Malaikat yang kedua mengatakan bahawa, wahai hafazah, kau pulangkanlah balik amalan ini kepada pemiliknya tadi. Engkau lemparkanlah pada muka dia. Malaikat hafazah kata, ni apa pula masalah ni? Aku dah lepas langit yang pertama, ini pula sekarang kau datang pula sekatan. Maka kata malaikat, aku fa innahu arada bi arada dunya amarani rabbi alla ada amalu yatajawazuni ila ghairi fata'alnuhu malaikatu hatta yumsi. Dia mengatakan bahawa aku ini adalah orang yang menjaga daripada orang yang terlampau mengharapkan dunia. Orang ini amalan banyak, tapi dalam perut dia, dalam hati dia terlampau nak dunia. Luar biasa sekali dia punya angan-angannya terhadap duniawi. Dia dunia ni kita bukan tak boleh cari, silakan. Jangan tuan-tuan fikir akhirat lalu tuan-tuan berhenti kerja jadi tukang cuci bekah Masjidil Haram semua, tak boleh. Kita tetap kena bekerja, dakwah dan sebagainya lagi. Tapi jangan dunia tinggal terus. Dunia kena cuma jangan berlebih-lebihan dalam cinta dunia. Yang contoh dia tengok orang cari snack hari esok, hari lusa,
kita akan di Pahang, Sultan Pahang dia punya ulang tahun keputeraan ke-63. Dia banyaklah akan dapat orang-orang yang dapat datuk apa semua kan. Ada orang ni memang dia punya cita-cita daripada sekolah nak jadi datuk. Ada. Toh benda-benda cita-cita dia. Tiap-tiap kali dia baca surat khabar tengok orang dapat datuk syik, dia sedih. Sedih. Moyok dia. Kata ngapa kan ni? Aku nak dapat datuk. La ilaha illallah. Jangan kejar sampai luar biasa. Esok malaikat langit kedua suruh lempar je esok. Engkau lempar balik pada dia. Jangan. Hari Senin ni ulang tahun keputeraan tuanku. Hari ni Mak Ijrah peringkat negeri. Tuan-tuan teka siapa tokoh Mak Ijrah peringkat negeri Pahang? Mak Kilau. Don't play. Kerisian Masjilau. Nama aku Mak Kilau. Oh, Mak Kilau, tokoh Mak Ijrah. Kan kita gelak kan macam kita hina pula kan? Tak. Nak mengatakan hebat kenangan filem itu. Filem tu hebat. Bukan gelak ni merendahkan. Tak, dia layak sangat. Layak. Tapi ini jariah lah pada orang yang berusaha buat filem itu, buat skrip, promosi. Dapat, siapa pula terfikir Mak Kilau boleh dapat anugerah Mak Ijrah? Mak Kilau. Okay, lepas ni Tok Gajah pula, Tok Janggut pula. Lepas mana tahu? Abdul Rahman Limbong dan sebagainya lagi lah. Dia kena buat filem dulu lah, saya ingat. Hari yang ketiga, Malaikat Hafazah tu bawa pula lagi amalan. Dia kan laporan tu tiap-tiap hari dia hantar. Kali ini dia bawa amalan buku cantik. Berkilat-kilat macam cahaya matahari. Dalam buku tu Nabi cerita penuh dengan amalan. Sedekah, puasa, kebajikan. Malaikat Hafazah confident. Ini aku confident boleh lepas langit. Langit pertama, langit kedua boleh lepas. Sampai langit pertama, lepas. Memang lulus. Malaikat pertama kata, okey, dia ni bagus. Mulut ada insurans. Bagus. Nah, yang kedua, ini orang zuhud. Walaupun dia kaya, dia apa, dia relax saja. Tak ada nak tunjuk korang makan barang-barang berpuluh ribu, tunjuk korang jamban, tunjuk korang kereta, tunjuk korang. Tak ada, dia relax saja. Naik saja langit yang ketiga, malaikat langit ketiga buat roadblock. Berhenti, kata dia. Lemparkan balik amalan ni balik kepada Tuhan dia. Malaikat Hafazah pun pening pula dah. Dua tempat aku lepas, ini pula tak lepas. Kenapa Tuhan tak lepas? Ana malaka sahibul kibri. Aku ada malaikat yang menjaga sifat-sifat perangai orang sombong. Amarani Rabbi alla ada amaluhu yatajawazuni ila ghairi. Aku diamanahkan oleh Allah monitor mana-mana amalan orang yang sombong, pulang balik. Pulang balik. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Orang yang ente bawa ini buku sangat sombong dalam majlis. Oh, malaikat rupanya dia perhatikan kita dalam majlis sombong tak sombong. Hari keempat pula Nabi cerita kepada Muaz, hari berikutnya malaikat Hafazah bawa lagi amalan manusia ini. Yang mana amalan buku dia ni terang berkilauan, dalam hadis disebutkan bagaikan bintang kejora. Berkilat-kilat cantik, bling-bling. Dan buku yang dia bawa tu pula, bila dia naik ke langit, dia mengeluarkan suara gemuruh. Ada bunyi tasbih. Subhanallah, subhanallah. Buku kiri kanan kita ini. Sebab orang ni dia banyak ibadat, puasa, semayang, haji, umrah dan bagai-bagai. Langit pertama clear. Langit kedua clear. Langit ketiga clear. Langit keempat kena tahan. Kena tahan lagi. Malaikat langit keempat dia kata berhenti. Balik semula ke dunia. Lempar balik buku ni pada muka orang itu. Kenapa pula Tuhan? Tanya dia Hafazah. Ana malaku sahibil ijab. Amarani alla ada'a amalahu yatajawizuni ila ghairi. Kata malaikat langit keempat, aku adalah malaikat yang menjaga perangai ujub. Ujub. Aku diperintahkan oleh Allah supaya tidak membenarkan manusia ujub lalu pun di kawasan ini. Innahu kana idza amila amalan adkhul ujbi fihi. Sebab orang ni dulu amalan banyak tapi penuh dengan kekaguman terhadap diri dia sendiri.
Ini yang paling kita takut tuan-tuan. Kita orang masjid surau ni, alhamdulillah lah pergi surau, pergi apa? Semayang subuh berjemaah. Yang paling kita takut, kita kagum dengan kebaikan kita sendiri. Ni paling bahaya. Ni tasawuf sikit lah. Sebab orang kalau dah start respect diri dia sendiri, kacau. Dia bangga pula. Dia tidak nyombong apa, tapi dia dah start. Kita ni kalau ikut orang mengaji tasawuf, makin tinggi amalan, makin banyak ilmu, makin rasa hina. Makin rasa Allah tak banyak amalan aku ni. Tak banyak amalan aku. Tengok orang alim, Allah banyak ilmu dia. Padahal kita dah belajar sampai jauh-jauh dah. Kita sentiasa rasa, kan orang alim dia selalu letak nama dia Al-Hakir wal-Fakir. Saya lah yang miskin, papa kedana di sisi Allah. Dia tak rasa besar. Tapi setengah orang sekarang ni, dia buat amalan, dia megah. Dia tak ada nak nyombong. Dia kagum dengan diri dia sendiri. Dia ujub. Ujub. Jangan. Ujub ni berbahaya lah. Saya selalu pesan kepada rakan-rakan penceramah apa semua, jangan ujub sangat bila bercakap. Maksudnya, kadang kongsi, share dalam posting, alhamdulillah hari ni 20,000 orang menyaksikan ceramah saya. Luar biasa sekali. Hebat orang Balakong, contoh. Jangan. Tanya orang ramai ke posting. Tanya 3 orang datang, apa ke tak cerita? Maknanya kena adil lah. Ada orang pun kan cerita, tak ada orang pun kan cerita. Baru itu pelaporan namanya. Tapi kalau tanya kat ceramah stadium, orang ribu-ribu datang kan cerita. Tanya orang sikit kan tak cerita, itu ujub. Bukankah kagum orang Balakong datang, kau kagum kerana kau ramai diminati. Jangan. Ini ujub ni, dia garis halus sangat antara nak jadi sombong. Jadi kita doa kepada Allah, jangan. Ujub ni takjub. Kalau dalam bahasa Melayu, takjub. Dia takjub dengan diri dia sendiri. Hebat kawan pergi masjid hari ni. Don't play. Hebat kawan dengar ceramah hari ni. Mu ada ke ceramah? Dia dah start nak banding orang. Jangan gitu. Jangan gitu. Oh, hari ni aku dengar ceramah. Kau orang ada dengar ceramah? Semua malas belaka. Jangan. Itu ujub nama dia. Ujub. Baik. Kena reject orang ujub. Hari kelima Nabi cerita. Hari berikutnya, datang lagi malaikat hafazah. Bawa amalan hamba yang lain. Dan buku ni, punyalah orang ni banyak amalan. Perjalanan buku ini diiringi pengantin-pengantin. Macam orang comel-comel, iring. Dan cara pergerakannya itu, kata Nabi, bagaikan pengantin wanita menuju pengantin laki-laki. Yang kita dalam kenduri kahwin, pengantin perempuan macam mana cara dia masuk, nak masuk tempat pelamin tu misalnya kan. Cara jalan dia tu sopan santun je ya. Itulah umpamanya dia punya protokol sekali. Jadi Nabi cerita, buku dia, langit pertama luluh, langit kedua luluh, ketiga luluh, 4 luluh. Sampai ke langit yang kelima, kena roadblock. Malaikat hafazah tanya, ni apa hal lagi ni? Kata malaikat langit kelima, pulang balik pada buku ni, pada owner dia, tamparkan muka dia pakai buku ini. Apa lagi kurangnya orang ni? 4 sekatan dah saya lepas ni. Jawab malaikat, ana malakun sahibul hasad, innahu kana yahsudun nas ala ma atahumullah fi fadlih. Saya adalah malaikat yang diarahkan mengawasi orang hati perut dengki dengan orang. Ini orang banyak dengki dengan orang. Maka pulangkan balik. Amarani Rabbi an la ad'a amalahu yatajawizuni ila ghairi. Saya pegang amanah. Allah pesan jangan benarkan orang-orang dengki lepas daripada garisan kau. Sila pulang balik. Ini pun kita khawatir juga. Amalan banyak, tapi hati perut kuat berdengki. Jangan. Naik hari yang ke-6. Datang lagi lah malaikat hafazah. Wa tas'adul hafazata bi'amalil abdi bidaw'i tamin wa salatin kasirin wa siyamin wa hajjin wa umratin. Hatta yatajawazu bihi ila sama'is sadisah. Hari yang ke-6, malaikat hafazah bawa lagi amalan yang banyak dalam satu kitab. Orang ni wuduk dia sempurna, semayang banyak, puasa, haji, umrah, bagai-bagailah amalan dia. Sampai je langit ke-6, maknanya dia dah lepas langit pertama, 2, 3, 4, 5. Sampai langit yang ke-6, dia kena tahan dengan malaikat. Pulang balik, lempar pada muka dia. Apa hal?
ana sahibur rahmati adribu bihadzal amal wajhu sahib. Aku malaikat penjaga rahmat, kasih sayang, belas kasihan. Tampar balik buku ni pada owner dia. Innahu kana la yarhamu qattu insanan. Ini orang amalan banyak, tapi dalam hati tak ada belas ihsan pada orang. Sikit-sikit SOP, sikit-sikit SOP. Ni contoh. Ihsan tak ada. Orang tu sejadah tapi memang tak ada. Takkan tak ada ihsan. Oh, tak boleh SOP. Sikit ihsan pun tak ada. Tak boleh SOP. Jangan, ni cerita dululah, sama-sama dulu. Saya pun jaga masjid juga. Bukanlah kata tuan-tuan elok saya pun kena ke panggil orang munafik, setan macam-macam. Kena semua. Tuan-tuan kena, kita pun kena. Kita masa dia susah. PM tepi lah. Kadang geng-geng pun tak reti-reti juga. Janganlah depan-depan orang sangat. Tu kalau tak ada sikit kan kita bagilah masuk. Nak viral-viral buat apa. Kejap lagi kita ejah lah. Mula boleh ejah. Cepat kan nak viral budak-budak muda. Lengkai esok sangkut langit ketiga esok orang tahu. Kita dah nak bagi dah. Tapi pun kuasa ada. Polis ada. Relax dulu. Terus viral kata inilah masjid syaitan. Tak bagi orang masuk. Allah cepatnya. Kita benda boleh ejah. Jadah banyak. Bukan tak boleh bagi. Emas ada. Tak ada hal. Nak tolong scan Mas Sejahtera, kita boleh buat masa tu. Tolong scankan pula untuk awak. Tapi cepat sangat dia nak tular apa semua. Nak ngutuk kita ni munafik lah, Freemason macam-macam. Tapi ihsan kena ada. Selalu saya pesan kawan-kawan yang kerja pejabat awam, kerja kerajaan, awak jaga peraturan kerja bagus. Polisi, kita tak nafi. Ini undang-undang, enactment apa semua bagus. Tapi ihsan kena ada. Ihsan ni bukan benda kecil. Kalau tak, takkan masuk salah satu komponen dalam hadis Jibril. Hadis Jibril, tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan. Ihsan ni, kita mewakili rahmat Allah kepada manusia. Kadang pukul 4.30, kaunter nak tutup. Makcik tu datang. Minta maaf, kaunter tutup. Lain kali datang pukul 3.30. Ni dah pukul 4, orang semua nak balik dah. Ya? Ihsan. Memang salah, tapi ihsan. Main masuk makcik lah, duduk lah. Komputer tak ada dah, tutup lah ke makcik. Kita borok je lah boleh. Borok je. Buat air borok. Nak balik bila? Gini. Tak boleh tinggal sini. Esok kita hantar. Ihsan. Kita tahu tu undang-undang. Tapi ihsan. Innahu kana la yarham qattu insan. Ini orang, kata malaikat langit ke-6, tak ada ihsan langsung dengan orang. Wa innahu usiba syamta bihi amarani rabbi alla amalu yatajawazuni ila ghairi. Ini orang kalau tengok orang ditimpa musibah, dia buat bodoh. Tak ada ihsan. Dia tengok banjir di Kedah ke, di Pahang ke, di mana. Dia tidak merasai kesusahan itu. Dia sibuk dengan amalan dia lah. Dia buat masjid surau, dia pergi ke Mekah apa semua. Baik itu hubungan manusiawi mustahak. Tuan-tuan janganlah pergi Mekah setiap bulan, pergi jiran tak makan. Lempar oleh malaikat je suruh amalan. Ihsan tu mustahak. Bukan kata tak boleh pergi Mekah, tidak. Adik-beradik susah, tak tolong sibuk ke Mekah buat apa. Bantu ihsan tu yang paling mustahak. Tidaklah nak tunggu semua adik-beradik kaya pergi ke Mekah. Tak pakai bila-bila tak pergi ke Mekah, adik-beradik itu kerja kat kerja. Jangan sampai tak makan, tak boleh sambung belajar, tak ada duit nak bayar yuran. Jangan begitu. Abang Sulung saya ke Mekah setiap bulan. Tak boleh begitu. Kita kena ada ihsan. Kumpul lah banyak pahala macam mana pun. Kalau tak ada ihsan, langit kena melempar balik ke bawah. Macam main damula, tuan-tuan. Daripada bawah dah elok, dah nak game lah. Kena tendang lah. Geng. Budak orang kenal damula. Dia tak pernah main damula. Hari ke-7 Nabi cerita, wa tas'adul hafazata bi'amalil 'abdi binafaqatin katsiratin wa saumin wa salatin wa jihadin wa wara'in lahu sautun ka sautir ra'di wa daw'un ka daw'il barqi. Kata Nabi, hari berikutnya, hari ke-7, malaikat hafazah bawa pula satu buku, yang mana buku ini lebih baik daripada buku-buku yang sebelum. Dia punya rupa dia. Dalam tu orang ini nafkah berlimpah ruah. Dia beri nafkah pada orang. Dia puasa, semaya, jihad, tambah pula lagi, warak lagi. Amalan tersebut
buku itu kata Nabi bergemuruh, lahu sautun kasautir ra'di, macam bunyi halilintar. Bersinar qadaui barqi, sinarnya itu bagaikan kilat peti. Naik malaikat pertama lula, malaikat kedua lula, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kena tahan. Malaikat ketujuh kata, ente ambil ini buku, ente hantam dia punya muka. Pula dah apa ha? Ana sahibu zikri, ya'ni sum'ata wa sita finnasi. Aku ini adalah malaikat penjaga sebutan dan sum'at. Penjaga sebutan ni az-zikru, as-sum'at ni malaikat yang tidak mahu dikenali. Maksudnya begini, inna sahibu hadzal amal arada bihi dzikra fil majalisi wa rif'ata indal qurana'i wa aljahu indal kubara'i. Pemilik buku yang ente bawa ini, dia ni sangat suka kalau dia ni disebut-sebut di dalam setiap majlis. Dia suka orang sebut nama dia. Dia apa istilah kita, dia suka nak tunjuk dia ada. Dia sangat nak supaya dia dapat darjat yang tinggi ketika berkumpul sesama manusia. Dan dia sangat nak mendapatkan wa'al jahu indal kubara. Sangat mencari muka di kalangan pemimpin. Nak glamour. Bahasa mudahnya nak glamour. Ada jenis orang saya jumpa, saya pun tak tahu apa tujuan. Hobi dia pergi parlimen. Dia bukan ahli parlimen. Saya tak tahu kenapa dia suka pergi parlimen. Saya ada kawan, Ustaz, kawan baru balik parlimen ni. Buat benda parlimen? Jumpa dengan Tan Sri ni. Buat benda jumpa? Saja jumpa kawan lama. Tak ada kerja, betul la ilaha illallah. All the way daripada Kuantan. Mungkin dia ada nak bawa projek. Apa cerita lain. Tapi rajin lah. Kita nasihat, mu jangan gitu sebab mu nak cari muka. Mu kalau sebab nak cari muka, nak suruh boh-boh ni kenal, supaya gini-gini, langit 7 esok malaikat lempar buku mukamu. Oh ya Ustaz, tak berani dah Ustaz. Tak. Kita nasihat lah. Jangan dia panggil wa'al jahu indal kubara. Terlampau mencari muka dan pengaruh dengan orang besar-besar. Ni banyak dah kepada tasawuf dah benda-benda ini yang boleh menyebab kita ini dimurkai oleh Allah. Kemudian kata malaikat langit ketujuh, amarani rabbi alla ad'a amalahu yatajawizunu ila ghairi. Aku dia perintah oleh Allah, muka orang macam ni jangan benarkan lalu. Kemudian kata Nabi, wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya'un wa la yaqbalu Allah azza wa jalla amalal mura'i. Setiap ibadah yang bukan kerana Allah, automatik jadi riak. Dan Allah tidak sudi menerima amalan yang dilakukan oleh ahli riak. Ulang balik. Hari ke-8 kata Nabi, datang lagi malaikat hafazah, naik ke langit, bawa amal dan ibadah seorang hamba, semayang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, pendiam, suka berzikir kepada Allah. Kemudian bukunya diiringi pula para malaikat dari 7 lapis langit, sampai terbuka segala hijab ketika nak menuju kepada Allah. Mereka berhenti di hadapan Tuhan yang bersifat agung jalla jalaluh, bertajalli. Mereka menyaksikan amal sang hamba yang merupakan amal soleh yang diikhlaskan hanya kepada Allah. Fayaqulullahu ta'ala, antumul hafazata ala amali abdi wa anna raqibu ala ma fi nafsi. Kemudian Allah pun bersebut pada hafazah, wahai malaikat pencatat amal, engkau yang mencatat amal hamba-hambaku, aku adalah yang mengawasi, yang memiliki kemampuan dalam mengamati apa saja yang dilakukan termasuk dalam jiwa manusia. Innahu lam yuraddini bihadzal amal wa lam arada bihi ghairi wala akhlashu li wa ana a'lamu bima arada min amali. Sayang, kata Allah, orang ni beramal bukan untuk amal kepadaku, tapi amal selain daripadaku. Reject lagi. Banyak kita nak ceritakan, tapi saya kira kita rehat dulu seketika. Kita beri laluan kepada azan isyak dulu untuk ambil barakah untuk kampung kita. Jadi tuan-tuan semua, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita menyambung kembali tajuk syarahan kita pada malam ini, tutup buku lama, buka buku baru. Tuan-tuan sekalian,
Buku yang kita maksudkan adalah buku amalan kita. Tapi janganlah kita ingat, segala yang dicatatkan oleh malaikat kiri kanan ini, perjalanannya begitu mudah sampai untuk nak dilaporkan kepada Allah. Berlapis-lapis malaikat yang dia tempuh, dan tak semua malaikat itu membenarkan amalan kita sampai kepada Allah. Sampailah yang tadi kita cerita di langit yang ke-8, apabila malaikat telah berjaya tempuh yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang ketujuh, bila dah di kemuncak nak diserahkan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pula tidak sudi menerima. Innahu lam yuridni bihadzal amal wa arada bihi ghairi. Semua orang ini amalan yang dia buat bukan untuk aku, tapi dia buat untuk orang. Contoh, dia semayang bukan kerana aku. Dia semayang sebab takut bini. Semayanglah. Kalau tak bini dia beletir. Awak muka macam ustaz dengan janggut semayang malam. Semayangnya lah. Dia semayang sebab bini. Ada. Takut bini. Ada orang semayang sebab nak molek pak mentua. Ada. Duduk balik kampung. Takkan tak semayang. Pak mentua adalah tanah banyak. Dia mesti nak serah pada menantu yang paling soleh dan taat. Jadi dia pun semayang lah. Oh, rupanya beramal bukan kerana Allah, tapi kerana benda-benda lain. Sehingga Allah Ta'ala murka, alaihi la'nati. Aku laknat orang yang macam ini. Gharral adamiyina wa gharrakum wa la yaghurruni wa ana alamul ghuyub al-muttali'u ala ma fil qulubi wa la takhfa alayya khafiyatu wa la ta'zubu inni aziyah. Sehingga kata Nabi Allah menyebut, aku laknat orang ini. Dia menipu anak Adam, menipu kamu semua para malaikat. Dan aku tidaklah akan pernah tertipu oleh orang ini. Akulah yang maha mengetahui benda-benda gaib, yang memunculkan apa yang tersimpan di dalam hati. Dan apa yang samar tidaklah samar kepadaku, kata Allah. Dan setiap yang tersembunyi tidak akan tersembunyi daripada pengetahuanku. Maka ketika itu kata Nabi, wa taqulul malaikatu sab'atu wa salasatul alafi musayyi'una ya rabbana alaihi la'natuka wa la'natuna. Fataqulu ahlus samawat alaihi la'natullah wa la'natul la'inina. Malaikat penjaga yang 7 lapis bersama 3,000 malaikat pengiring semua serentak mengatakan, wahai Tuhan, tetaplah laknatmu pada orang ini, dan kami pun laknat orang ini ramai-ramai. Bayangkanlah, teruk betul lah. Orang yang melakukan amalan bukan kerana Allah. Bila Nabi cerita begini, tiba-tiba Muaz menangis. Menangis dengan suara tangisan yang keras. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku dapat selamat daripada semua yang kau sebutkan tadi, ya Rasulullah? Saya insan lemah, ya Rasulullah. Buat amalan sehabis baik. Saya tak nak kepenatan saya beribadah. Rupanya dilemparkan oleh Allah satu persatu daripada langit satu sampailah yang atas sekali. Tak berbaloi. Maka kata Nabi, ya Muaz, iqtadi binabiyyika fil yaqin. Wahai Muaz, mu ikutlah nabimu dalam perkara-perkara yang aku ajar dengan penuh keyakinan, kata Nabi. Ini je penyelamat kita. Nabi pesan dia 10 perkara. Pertama, apabila dalam amal perbuatanmu terdapat kekurangan, maka tahanlah lidahmu. Jangan sampai merendah-rendahkan orang lain. Awak semayang dah malas, mulut puaka. Lagilah. Kena lempar, tak payah langit pertama. Saya ingat sampai Menara Kuala Lumpur, lempar lah. Amalan dah tak banyak. Mulut pula puaka. Habislah. Sedangkan amalan banyak, mulut puaka pun kena lempar dah dari malaikat. Jadi, kadar ke diri. Kadar ke diri. Yang kedua, Nabi pesan untuk mencegah berbuat benda-benda tak elok. Seperti mengumpat, memfitnah orang. Ingatlah segala aib yang ada pada diri engkau. Ingat aib sendiri. Jangan sibuk nak telanjangkan orang. Kau banyak aib. Cuma belum orang tak jumpa failnya lagi je. Yang ketiga, jangan angkat darjat jiwamu dengan cara kau menekan orang lain.
Artinya, jenis jilat atas, pijak bawah, siku kiri kanan. Jangan. Kau memang naik pangkat. Tapi kau jaga langit keempat kena lempar dah. Yang keempat, jangan kau perlihatkan amal perbuatanmu dengan tujuan supaya orang tahu. Baik itu bagi orang yang betul-betul jaga hati, tuan-tuan. Dia punya WhatsApp profile yang gambar belakang Kaabah tu dia buang. Tukar gambar Piramli. Dia takut sampai peringkat. Hebat dia pergi Mekah, satu keluarga. Dia tak nak sampai begitu. Padahal kita nak share je, nak mengatakan kita pernah pergi ke Mekah je, belakang Kaabah, apa masalahnya. Tapi bagi orang yang terlampau jaga hati dia, dia tak nak orang kagum. Dia tak nak orang respect dia sangat. Yalah, buat umrah, buat haji. Ada orang gambar atas mimbar pun ada, bukan tongkat. Padahal menipu je, bukan dia. Baca kutubah, itu pun ambil gambar juga, sakit. Saya ada 2-3 jemaah di masjid kami. Suka sangat bergambar dekat meja kuliah ni. Cik, buat berlakon je dia. Atau tengok WhatsApp profile tu, tukar gambar dah. Kau jangan esok orang puji. Wow, ceramah masjid negeri. Macam mana? Dia ambil gambar je. Kau jangan esok langit kelima lempar oleh malaikat esok. Jangan menaikkan diri kau dengan merendahkan benda-benda lain. Orang dan sebagainya. Yang kelima, Nabi pesan, jangan kamu terlalu jauh memasuki urusan dunia sampai kau lupa kau tu ada kehidupan akhirat. Kita hanyut dengan dunia terlampau lama lah, tuan-tuan. Kadang duduk seorang-seorang dengar radio, ada sekali keluar lagu Ramli Sarip. Kaulah yang maha pengasih. Bila dengar satu-satu, sampai ke hati kita. Segala puji-pujian kutujukan hanya padamu. Hidup dan matiku hanyalah untukmu. 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 Kata Ramli Sarip. Kita lupa sekejap ya. Kita lupa. Kaulah yang maha agung, maha mengetahui Tuhan dunia akhirat. Tempatku mengadu, tempatku apa. Kita lupa sekejap kerana kita ada lalai sikit lah dengan dunia ni. Tapi tak apa, tarik balik. Tarik balik. Yang keenam kata Nabi, janganlah kamu berbisik-bisik dengan orang yang boleh menyebabkan orang lain merasa tidak selesa dengan kamu. Boleh menyebabkan pemusuhan dan bagai-bagai lagi. Dalam majlis, kau bisik. Tak boleh. Yang ketujuh, jangan merasa diri kau agung. Jangan merasa diri kau terhormat di hadapan manusia. Kerana itu akan membuat nilai kebaikanmu terputus di akhirat nanti. Jangan. Jangan rasa kita agung. Bukan yang Tuan Agung tu lain. Kita ni beraja mata sultan di hati ni. Jangan rasa minta gila dihormati. Ada orang gila dihormat, ada. Pergi Starbucks, orang tu nak tulis nama. Nama siapa? Datuk. Gelas Starbucks pun nak Datuk-Datuk apa? Ialah nama apa-apa. Terlampau nak dihormati. Kedai Starbucks pun. Ni contoh kalau pula Datuk kerja hati kan. Buat name tag Datuk. Orang tak tulis Datuk lah kat name tag. Itu gila hormat namanya. Salah ke? Bukan cerita salah. Kau nanti akhirat, bukan akhirat lah, daily report, lempar dia malaikat je. Hidup terlampau gila hormat. Nak disambut, nak, apa benda orang pesen macam ni? Jangan gila hormat. Respect is something that you earn, not force. Hormat ni kita akan dapat tanpa perlu dipaksa. Panggil saya Datuk tau. Tak payah paksa. Kalau kau layak untuk dihormati, pasti kau akan dihormati. Kemudian Nabi pesan, yang ke-8, jangan buat keji dalam majlis-majlis sehingga menyebabkan orang jauh pada kamu kerana buruknya perangai kamu. Yang ke-9, jangan kau ungkit-ungkit kebaikan yang kau buat selama ini. Dan yang ke-10, jangan engkau robek orang dengan lidahmu, nescaya kau akan dirobek oleh anjing-anjing Jahannam. Ini saya baca terjemahan sajalah. Hadisnya memang panjang. Qultu ya Rasulullah, wa man yutiqu hadzal khisal. Muaz tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang sanggup nak menanggung penderitaan sebegini ya Rasulullah? Takut saya ya Rasulullah. Maka ada seorang sahabat kata namanya Khalid bin Ma'dan. Dia mengatakan, wa kana Muaz la yuksiru min tilawatil Quran kama yuksiru min tilawati hadzal hadis
wa dzakarahu fi majlisih. Kata Khalid bin Ma'dan, Muaz bin Jabal tidak pernah putus membaca hadis ini dalam mana-mana majlis ilmu dia. Seiringan dengan dia membaca Quran. Supaya nak jadi peringatan kepada kita semua, buku yang kita ada kiri kanan ini belum tentu sampai kepada Allah. Kerana kita tak jaga hati kita. Maka hadirin hadirat muslimin muslimat, hidup terlalu singkat. Pantas bergerak. Bagaimanakah amalan yang telah kita kumpul selama ini dapat konsisten? Mudah, jagalah hati. Banyak yang saya sebutkan tadi soal hati je. Bukan orang tu tak banyak amal. Amalan ni banyak, berkilat-kilat macam matahari, kata Nabi. Puasa ada, macam-macam, balik haji lagi. Tapi masalah hati. Dan hati ni, ubat dia tasawuf. Orang belajar tasawuf untuk membetulkan hati. Sebab itu orang tasawuf, kalau panah baran, berhenti je lah belajar taekwondo. Orang belajar tasawuf ni jadi makin lembut. Tak jadi nak jerit-jerit cakap. Dia dah mendidik hati dia. Dia dah tak peduli dengan keagungan orang. Dia dah nampak Allah dalam kehidupan. Sebab itu orang tasawuf kalau dah peringkat terlampau banyak zikir, banyak apa, dia dah jadi pandang satu pada yang banyak, pada banyak yang satu. Banyak dia jadi falsafah yang macam-macam. Akan sesat pula kalau tak betul memahaminya. Tapi dia dah sampai baik hati dia dah. Ini kepentingan. Sebab itu jagalah hati kita. Apa yang mustahak, banyaklah bertaubat. Kita sebagai manusia buat salah, itu tak dapat nak elak. Siapa sepanjang tahun 1443 yang lalu tak ada buat salah langsung? Mustahil. Banyak salah kita buat. Hatta hari ni pun daripada malam tadi 1 Muharram sampai petang tadi habis 1 Muharram, siapa yang tak ada buat apa-apa dosa? Mustahil. Sikit sebanyak ada dosa. Sehingga kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap nama anak Adam mesti ada buat salah. Tapi wa khairu khata'in at-tawabun. Yang paling bagus di kalangan yang kaki buat salah itu adalah yang selalu bertaubat. Jadi kita kembali saja kepada Allah. We do the best, let God do the rest. Buat yang the best, bukan buat yang banyak. Saya selalu pesan pada jemaah, ibadah ini tak mesti banyak. Sebab liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dia paling menilai siapa amalan the best, bukan yang paling banyak. Jangan kita ingat setahun banyak kali pergi ke Mekah, kita bagus. Tak. Biar pergi sekali, tapi quality. Ibadah tak banyak, tapi quality. Mengaji Quran sebagai, tapi khusyuk. Dia yang paling bermutu tinggi. Jadi kita buka buku baru, banyakkan beramal, mana ada dosa, kita taubat. Macam mana cara taubat? Macam-macam cara. Cuma kalau nak tengok kita ni ditaubat terima ataupun tidak, ada satu hadis, Nabi pernah menyebut, atadruna manit taib. Tahukah kau apa tanda orang tu dah diterima taubat? Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul je yang tahu. Kata Nabi, wa man taba wa lam yata'allam bil ilmi falaysa bitaibin. Siapa yang dah bertaubat tapi tak nak upgrade ilmu dia, maka dia belum dianggap bertaubat. Yang ni selalu kita pesan pada artis hijrah, kau bertaubat, ahlan wa sahlan. Nak keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, teruskan, bagus. Tapi teruskan belajar, mengaji. Jangan baru keluar 3 hari dah mengajar dah, tak boleh. Ngaji dulu. Ngaji baru mengajar. Sebab orang yang bertaubat, dia mesti belajar. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai dia tak ada lagi. Ini sifat orang taubat. Contohlah tuan-tuan dulu hoha-hoha, sekarang nak jadi orang baik. Bagaimanakah indikator nak tahu tuan-tuan dah jadi orang baik? Ada semangat nak belajar. Surau masjid sebahagian daripada bentuk nak belajar. Selain daripada itu selalu dah tengok YouTube pun dokumentari. Benda-benda yang nak belajar dulu tengok A minor ni mana, B minor, B flat. Itu nak tahu main kod gitar kerja. Sekarang ni dah berubah sikit lah. Dah ada berubah sikit. Yang dah sedia ada datang ke masjid surau, upgrade lagi ilmu. Ilmu mesti upgrade. Kerana fiqh sentiasa berubah dari segi suasananya. Jadi kita belajar ilmu-ilmu yang baru. Jangan ilmu ditakut lama.
Orang Melayu ni ilmu dia takut lama lagi. Kadang-kadang ada satu surau, dia ustaz tu dihormatilah, memang orang pegang lah dia. Jadi dia pun pesan, kita kalau nak sembahyang jangan benarkan kucing masuk dalam surau. Orang tanya, kenapa ustaz? Kucing ni dia termasuk haiwan yang haram dimakan. Jadi apa juga haiwan yang haram dimakan, maka bulunya juga najis. Orang pun pening. Sudah. Habis. Kalau dia masuk, habis lah. Memang habis lah. Nak buat macam mana ustaz? Gini. Untuk nak selamat, setiap kali kita nak sembahyang, AJK kena cari mana ada kucing. Tangkap, ikat dulu. Habis sembahyang, kita lepas balik. Anak murid jenis taat. Pergi boh. Setiap kali nak komat, cari kucing dulu. Betul lah, memang ada satu kucing belang tu memang kerap masuk surau. Tangkap, ikat. Bukanlah seksa sementara ya. Hari-hari buat. Dan tidak ada seorang pun anak murid tanya pada ustaz, tak ada ke cara lain selain daripada ikat? Tak berani sebab jangan tak banyak tanya macam Yahudi. Jangan banyak tanya sangat. Jadi orang pun tak berani nak tanya. Padahal benda tu umum balua. Kucing ni dia tak termasuk dalam kaedah itu sebab dia adalah haiwan yang memang rumahnya sama dengan manusia. Macam mana nak buang kucing? Kucing memang tidur rumah. Dia bukan macam beruk tidur dalam hutan. Tak. Tidur dalam rumah. Masuk rumah. Baring atas jadah kita. Macam mana dia masuk umum balwa? Benda yang tak dapat nak dielakkan. Ada Islam ni kan rahmat. Takkan nyusah kita. Tapi dia kerah. Tangkap kucing. Pengen bawah. Tangkap kucing. Bertahun-tahun surau tu kerja tangkap kucing. Sampai tu peringkat ustaz yang biasa ngajar jadi imam tu meninggal. Bila meninggal, akhirnya mereka bincang. Macam mana gaya ni? Nak terus lagi tangkap kucing? Teruskan. Ini tradisi kita. Ustaz tu dah meninggal dah. Tangkap lagi kucing. Walaupun ustaz baru dah mengajar. Bertahun-tahun. Sampai peringkat kucing yang biasa mereka tangkap mati. AJ Kim suara. Macam mana gaya kucing mati? Beli kucing baru. Pereh. Dia nak juga menangkap kucing tu. Sebab dah biasa. Janganlah teruk sangat. Upgrade lah sikit ilmu. Itu maksud saya. Macam sekarang ni pun tengok banyak surau masjid dah upgrade banyak lah. Dulu kan kita tiap malam Jumaat baca Yasin je. Tapi sekarang dah ada perubahan. Oh dah ngaji. Kita buat baca Al-Kahfi. Semua kan ada dalil semua. Bukan baca WhatsApp. Baca Quran. Baca Al-Kahfi. Ada setengah masjid buat alternate. Minggu ni Kahfi, minggu depan Yasin. Dah tak ada masalah dah. Artinya nampak ada peningkatan. Ada setengah masjid surau saya tengok, habis sembahyang, dia pancar slide, baca Al-Mulk pula. Itu nak mengelak seksa kubur kan. Hafal tak dan lagi, pasang slide, baca ramai-ramai. 30 ayat je untuk pencen kubur kita. Dah ada peningkatan, itu bagus. Yang kedua Nabi sebut, وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يَزْدَدْ فِي الْعِبَادَةِ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. Siapa yang dah bertaubat, tapi ibadah tak bertambah, dia belum taubat. Contoh ni kan, sehari dua ni ramai kawan-kawan kita balik pada haji. Kadang kita nak tahu, macam mana nak tahu dia ni haji mabrur ke tak mabrur ustaz? Dia mudah begini. Kalau masa di Mekah, dia hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, tak mabrur. Macam mana ente balik haji, ibadat tak tambah? Sepatutnya makin balik, makin tambah. Patut boleh jadi imam lagi. Duduk kat 44 hari. 44 hari ni muasasah 45 hari. Kalau pakai purada apa kaya-kaya tu cerita lain lah. 25 hari, 20 hari, 10 hari pun ada. Jadi patutnya makin kita dah bertaubat, makin berganda lagi ibadah. Tak makin kurang ibadah. Dah berapa seminggu dah balik contoh. Tak datang-datang ke surau. Nak kata kuarantin mana musim-musim kuarantin dah masa ni je. Tanya ngapa mu tak datang masjid surau? Aku duduk Mekah 30 hari. Duduk Madinah 8 hari. Cuba kau kira berapa pahala aku. Satu amalan 100,000 boh. Aku kira-kira, kalkulator tak cukup. Nak kira. Jadi aku balik ni, kalau aku mati esok, Tuhan hutang pula dengan aku. Boleh kira betul dengan Allah. Ada orang, dia mungkin dia bergurau lah. Dia datanglah masjid. Yang ketiga, Nabi sebut dalam hadis, tanda orang tu banyak ada terima dia punya ibadah-ibadah dia adalah dia jauh daripada
bercakap benda-benda yang tak senonoh. Lidahnya sudah jauh daripada berkata benda-benda yang yalah mungkin selama ni dia ada mulut suka mencarut ke benda apa ke, dah tak ada lagi dah. Itu semua tanda-tanda perubahan. Dan apa yang paling penting Nabi menyebut, orang yang dah bertaubat ini, ciri dia yang paling ketara sekali adalah dia sudah musta'iddan lil maut. Dia dah standby mati anytime. Macam kita kan ada takut-takut lagi mati. Takut mati buat apa? Mati je lah. Boleh jumpa Allah, boleh jumpa Nabi. Takkan tak suka, macam tak suka. Oleh Ustaz, anak kecil ni benda kena dengan anak. Anak kan apa mati kan? So, bagi orang yang bertaubat, mati ni satu benda yang dia happy. Sebab dia bukan ending, permulaan. Permulaan pada kehidupan yang lebih mencabar lagi lah. Jangan kata azab dah, lebih mencabar lagi. Dia alam. Setiap kali kita pindah alam, tuan-tuan jangan bayang alam barzah ni kubur. Alam ni alam lah. Dia alam. Kita duduk satu alam, pindah ke alam baru. Alam yang baru tu akan lebih besar pada alam yang sebelum. Itu prinsip perubahan. Contoh kita dulu dalam alam rahim. Besar mana ya rahim? Tak besar. Lepas tu kita pindah ke alam dunia. Tengok. Kuala Lumpur berapa besar? Dunia, gelap berapa besar? Nanti masuk alam barzah, dia lagi besar. Baik tu alam barzah ni luas. Itu sebab ada orang kadang mimpi jumpa arwah mak dia, ayah dia duduk tepi pantai. Dia pun heran. Kenapa saya nampak mak saya tepi pantai? Dia adalah satu alam. Oh bukanlah kubur. Kubur lah. Alam barzah, alam. Akan ada orang mati tak berkubur. Macam mana gaya ni? Dia adalah alam. Tapi kalau kita tak banyak amalan, sempit lah. Kecil lah. Macam duduk rumah kecil sajalah. Tapi kalau kita amalan banyak, boleh travel lah. Pergi jalan sana kemari. Nanti alam kiamat lagi besar. Jadi bagi orang yang bertaubat, mati bagi dia kesempatan berjumpa dengan orang yang sangat dirindui selama ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia happy lah. Dia happy. Jangan mengikut perangai Wahid. Nak mati Rokiah, abang datang. Kalau nak jumpa, apa Rokiah? Orang nak jumpa Nabi. Mungkin tu skrip sajalah. Rokiah, abang datang. Sibuk kan bini daripada mula sampai habis. Jumpa Nabi, kita nak tengok Allah. Kan nikmat terbesar dalam surga yang tak ada tertandingi dalam mana-mana nikmat adalah bila manusia itu dapat melihat Allah dengan mata lendirnya sendiri. Oh, itu nikmat terbesar. Tapi syarat nak melengok, mesti mati. Tuan-tuan janganlah cari mati pula. Dah, ni orang bertaubat, dia dah tak apa takut lah dengan mati. Hadirin hadirat sekalian, sebenarnya banyak kita nak bercerita, tapi sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Moga-moga menjadi satu iktibar kepada kita bahawa buku kita yang lepas, yang dah disusun dengan amalan yang macam-macam, kita bersangka baik, moga-moga sampailah dia kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau adalah kita bila malam ni tengok, uish, aku ni ada sikit kagum dengan kehebatan diri sendiri, ada sikit sombong, buang lah, tutup buku lama, kita buka buku baru. Amalan banyak teruskan, tapi tarbiyah hati ni paling mustahak. Baik itu Jim, Abdullah Jim Nastiar, kalau pesantren dia di Bandung, pondok dia tu ngajar didik hati. Dia buat satu kata-kata sekarang dah jadi nasyid kan. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Balik Google sendiri. Lagu tu lirik oleh Kiai tu, Kiai Abdullah Jim Nastiar. Jaga hati. Tambah amalan, jaga hati, jangan sombong. Mulut jangan celupar. Sebab orang celupar, hati dia tak, no such thing orang kata, saya ni mulut dia jahat Ustaz, hati baik. No. Kalau mulut kau puaka, hati kau puaka. Takkan boleh keluar mulut yang puaka daripada hati yang baik. Orang hati baik ni cakap baik je. Zikir benda gitu. Ini mencarut dia. Saya ni mulut macam ni Ustaz. Orang kampung saya memang perangai macam ni, cara cakap Apa bodoh? Kau jangan nak menyalahkan negeri pula. Tak ada kena-mengena. Hati kau tak ada tasawuf. Kalau orang kampung kata, kau ni hati tak ada tasawuf langsung.
Kita jaga diri kita, jaga hati kita, tambahkan amal ibadah. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam hal dunia, agama atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.